Okey. Assalamualaikum. Kita sambung yang minggu lepas punya, yang mana kita berhenti pada pembentukan imej oleh cermin sfera. Cermin sfera ni biasa kamu jumpa kat mana? Di tempat selekoh-selekoh, di selekoh, sama ada kalau kawasan perumahan ke. Kalau selekoh tu terlalu tajam, biasanya pihak-pihak manajemen lah, dia akan letakkan ni cermin cembung ni. Dia letakkan cembung ni ataupun cekung. Supaya apa? Supaya orang dapat melihat lah daripada arah yang mana di sebalik selekoh tu. Okay, sebenarnya kadang-kadang kita dah lalu selekoh, kita tak tahu what happen, apa yang berlaku di bahagian belakang ataupun tepi kita. Jadi dengan adanya cermin ni seperti ini, maka kita akan dapat tengok luas permukaan yang kita dapat tengok tu, ataupun kawasan medan penglihatan kita tu akan lebih luas. Kita akan dapat tengok lah. Okey, kenapa medan penglihatan lebih luas? Sebabnya inilah. Ini adalah gambar rajah sinar. Bagaimana jika cermin satah dan juga cermin sfera digunakan. Okey, kalau cermin satah, permukaan dia yang rata ni, kamu akan dapat tengok medan penglihatan dia hanya kawasan ini sahaja. Okey, kalau cermin cekung, kamu akan dapat tengok yang lebih sempit lah, kan? Sebab dia cekung. Tapi sekiranya kamu menggunakan cermin cembung, maka medan penglihatan lebih luas. Okay, sebab itulah cermin cembung ni diletakkan di kawasan persimpangan, kan? Kamu duduk sini contohnya, kamu dapat tengok ada lagi kereta nak lalu sini ke sini, kan? Sebab tu dia letak cermin cembung. Jadi itu kegunaan cermin cembung. Cermin cembung yang sfera lah, yang mana kita akan bincangkan sebentar lagi dia punya medan penglihatan dia, bagaimana rajah sinar dia yang kamu kena berlatih macam mana nak lukis nanti. Jadi untuk aktiviti seterusnya, saya minta sangat kamu sila jangan lupakan istilah-istilah ini. Istilah-istilah optik ni kamu jangan lupa, ya. Sebab apa? Bila mana kamu lupa istilah-istilah ni, maka payahlah untuk kamu memahami topik optik ni. Okey, apa itu paksi utama? Jarak objek itu U, panjang fokus F, jejari kelengkungan cermin R, titik fokus F besar, jarak imej V, pusat kelengkungan C. Okey, jadi kamu kena ingat ni untuk kamu buat aktiviti melukis paksi-paksi ni. Okey, apa istimewanya kalau kamu pandai melukis paksi ni, rajah sinar ni? Bila kamu pandai lukis rajah sinar ni, maka kamu tahu kamu dapat tekalah di manakah letaknya imej. Okey, kalau cermin cekung, ni cermin cekung. Okey, garis lurus ni, ini dipanggil paksi utama, ya. Itu garis lurus yang menerusi pusat kelengkungan dan kutub cermin sfera P ni. Okey. Bila mana cahaya daripada sini terkena pada cermin cekung ni, kamu kena bawa cahaya ni seterusnya, pantulan cahaya tu mestilah kena mengenai F besar ni dan turun ke bawah. Begitu juga yang ni, bila kena sini, maka kamu kena lukiskan supaya dia kena mengenai F besar ni dan seterusnya. Okey, jadi kamu dapat tengoklah di sinilah tempat persilangan dia, kan? Yang mana kita panggil F besar tu sebagai titik fokus, kan? Titik dia. Okey, jarak antara ni
P ni, mana kita panggil yang P ni, iaitu kutub sfera, cermin sfera tu, pusat dia P ni, jarak antara pusat ni ke F besar tu, titik fokus tu, kita panggil dia panjang fokus. Manakala R ni, antara P ni dia pergi ke C. Jadi apa yang dimaksudkan dengan C? C itu adalah pusat kelengkungan. C itu pusat kelengkungan. Jadi jarak antara P ke titik C besar tu, itu adalah R kecil, iaitu jejari kelengkungan cermin. Jejari kelengkungan cermin. Jadi antara sini ke sini adalah jejari dia, jejari kelengkungan cermin ni. Okey, jadi bila mana kamu tahu ini, maka senanglah untuk kamu melukis rajah sinar, dan kamu dapat meneka di manakah letaknya image, seperti mana kita belajar dalam rajah sinar sebelum ini. Okey, itu untuk cekung. Bagaimana pula dengan cembung? Bila mana cembung? Okey, bila mana cahaya dari sini dia mengenai cembung, mengenai cermin ni, dia akan pantul. Okey, persoalannya macam mana kita nak pantulkan dia? Kan? Macam mana kita nak pantulkan dia? Okey, dia mula-mula kamu lukiskan satu ni, terus lepas tu kamu kena ambil daripada titik fokus ni, kena melalui titik fokus ni, buat satu garis lurus, dan dia kena macam tu. Okey, lepas tu kamu bolehlah padam yang ni. Yang belakang ni kamu buat titik. Jadi barulah kamu dapat yang tepat. Okey. Sebagai contoh, okey, kamu lukiskan paksi utama, kemudian kamu lukiskan cermin cembung tu, dan F nya adalah di sini. Okey, jadi bila mana sesuatu cahaya tu dia mengenai sini, okey, dia mestilah sama garis dengan paksi utama tu. Okey, sini kamu lukis macam tu. Jadi daripada sini, titik fokus ni kamu buatkan garis titik. Dah sampai sini, kamu bolehlah buat macam tu. Jadi cahaya dia macam tu, bila mana dia kena cermin ni, dia pantul balik. Yang penting yang ni, titik-titik ni mestilah mengenai pada F tu. F besar ni, titik fokus. Okey. Begitu juga dengan cahaya-cahaya lain lah. Kan? Kalau ada sinar-sinar lain ke, ini kan, sini. Okey, bila mana macam mana dia bergerak, di sini kamu buat titik sampai sini macam tu. Kan? Okey, jadi bila mana kamu lukis ni, kita tahulah di manakah dia punya titik fokus dia. Dan sini adalah P, ni kanta cembung. Kemudian sila tengok juga bahawa F kecil dia sini F kecil dia. Okey, dari sini ke F sana, ini adalah panjang fokus. Jadi manakah R dia? R dia adalah jejari ya. Contoh kalau sini C, maka antara sini, antara P ni pergi ke C tu, itulah R. Okey, jadi kamu kena tahu macam mana nak melukis ni. Tolong berlatih. Tolong berlatih. Bila mana kamu berlatih, maka mudahlah
kamu nak melukis seterusnya. Okey, ini istilah-istilah yang kamu kena kamu kena tahu untuk apa? Untuk memudahkan kamu mempelajari bab optik ni. Okey, paksi utama garis lurus itulah. Kan? Paksi kelengkungan C. Pusat kelengkungan C. Ini kalau kita tengok tadi, sebenarnya saya tunjuk tadi. Okey, jadi sila perhatikanlah di manakah kedudukan C. C itu adalah pusat kelengkungan. Okey, kamu jangan pelik apa itu pusat, macam mana pusat kelengkungan itu. Kamu bayangkan macam ni ya. Okey, ni kanta cembung gitu. Kenapa pusat kelengkungan di sini? Kenapa? Macam mana dia boleh letak sini C? Okey, kamu bayangkan kalau cembung ni sebenarnya bulat. Jarak antara sini ke sini kita panggil apa? Kita panggil jejari. Jadi C itu adalah kedudukannya, dia anggap sebagai tengah sini. Dalam pada kanta cembung ni. Kan? Kalau kita lukis dia macam bulat gitu, kita dapatlah dia punya pusat dia, C tu. Okey, jadi kamu kena tahulah bahawa C itu adalah pusat kelengkungan. Jejari lengkungan, jejari kelengkungan cermin. Jadi jejari itu apa dia pula? Jejari itu R dia ni. Sebenarnya saya terangkan tadi lah. C itu adalah pusatnya. Jadi antara sini ke sini kita anggap dia sebagai jejari. Jadi sebab itulah kita ada R ni dan kita panggil dia sebagai jejari. Jadi yang selebih-lebihnya samalah seperti mana yang kamu pelajari dalam bab optik sebelum ini, iaitu F besar. F besar itu adalah pusat titik fokus. Jarak objek iaitu U, jarak image V, dan F kecil itu adalah panjang fokus. Okey, jadi kamu kena berlatihlah macam mana nak melukis rajah sinar untuk kedua-dua cermin ni. Satu cermin cekung, satu lagi cermin cembung. Okey, ini sebenarnya adalah manual macam mana kamu nak melukis rajah sinar bila mana satu sinar tu terkena cermin lekung. Cermin cekung. Kalau cekung, okey, first kali sinar cahaya melalui C dipantulkan balik mengikut lintasan asal. Kalau C ni ke sini, okey, dia akan melalui baliklah ke lintasan asal. Okey, kalau sinar cahaya yang selari dengan paksi utama dipantulkan melalui titik fokus F. Jadi bila mana kamu nak lukis sesuatu sinar tu yang mana dia nak melalui dia dah kena pada cekung tu, cermin cekung. Okey, gini cekung. Pastikan kamu lukis dulu paksi utama ni. Lukis dulu. Okey, bila mana kamu dah lukis paksi utama, kamu lukiskan dia punya titik F. Dan sini adalah P, sini adalah C. Kan? Okey, bila mana dia melalui satu garis lurus ni, satu sinar ni, dia kena pada cermin ni, cekung tu, untuk dia pantulan dia, kamu kena melalui F tu. Barulah dia tu betul. Kalau kamu lukis tidak melalui F ni, salah. Dia jadi salah nanti. Jadi salah penempatan image kamu akan jadi salah. Okey, kemudian sinar cahaya yang melalui F dipantulkan selari dengan paksi utama. Okey, kalau sesuatu sinar ni yang kamu buat sini, okey, ni paksi utamanya ni, okey, sini F. Sorry, ni F. Kalau cahaya tu kena pada F tepat ni, maka pantulannya mestilah selari dengan paksi utama.
selari dengan ni, selari dengan ni. Yang ni selari dengan yang ini. Yang ni paksi utama garis ni. Okey, pantulannya mesti selari antara dua garis ni. Okey, jadi sebenarnya kamu tengok dalam gambar ni lah kan. Jadi kamu kena kuasai cara nak lukis ni dulu, barulah nanti kamu boleh lukis yang lebih rumit. Okey, sebentar tadi kita tengok cermin cekung. Bagaimana pula kalau cermin cembung? Okey, cermin cembung agak berbeza sedikit. Berbeza sedikit. Okey, kalau sesuatu rajah tu dia kena pada C, cara sinar tu menuju ke C, dipantulkan balik mengikut lintasan asal. Okey, sesuatu rajah tu kalau dia melalui cermin cembung kan. Contohnya macam ni. Okey, ni paksi utama, ni cembung. Okey, ni adalah F nya. Okey, mana ni? Ni F. Ni F. Dan ni adalah C. Okey, sesuatu rajah, sesuatu sinar ni kalau dia bertepatan dengan C punya ni, okey, dia macam tu. Okey, kalau kamu titik kena pada C ni, maka dia akan dipantulkan pada lintasan yang sama kan. Okey, kalau satu rajah, satu sinar yang selari dengan paksi utama dipantulkan seolah-olah berpunca dari titik F. Nampak tak perkataan dia? Seolah-olah berpunca. Seolah-olah berpunca. Jadi kamu kena buatkan macam mana? Okey, ni paksi utama, ni cembung, ni adalah F, ni adalah C. Okey, ni P ya. Okey, kalau sesuatu ni dia selari dengan paksi utama. Yang tadi ni tak selari ya. Kamu kena tahu beza tu. Ni dia tak selari, sedangkan yang kita nak lukis nanti dia selari. Ni paksi utama ni dia selari. Macam tu. Okey. Bengkok sikit. Kalau ikutkan dia kena selari lah, dia kena selari. Okey. Okey, dia selari macam tu. Jadi kamu kena buatkan satu sinar ni seolah-olah dia berasal daripada F ni. Buatkan titik. Sampai sini kamu buat yang yang penuh punya, cahaya yang penuh lah. Yang ni titik. Berasal pada F ni. Okey, jadi dia dipantulkan balik macam tu kan. Okey, jadi kalau satu lagi sinar yang akhir sekali, kamu tengok ni yang akhir sekali ni, dia kalau sinar tu menuju ke F, apa beza kalau menuju ke C? Kamu tengok dia punya sudut dia, sudut sinar tu. Kalau macam ni dia tak tajam kan. Kalau ikutkan cahaya ni memang tepat akan pergi pada C. Tapi kalau yang ni cahaya ni dia macam agak menegak sikit kan. Jadi kalau kita tengok dia akan mengenai F. So daripada sini kamu kena lukis, kena tepat kena pada F tu ya. Kan? Macam sini. Situ cembung dia. Sini F, sini C. Okey, kalau cahaya tu dia macam tu kan. Dan dia akan nak kena pada F ni lah. Okey, kepada F. Jadi kamu ambil daripada situ ni, buat titik-titik pergi ke F. Kemudian yang daripada sini kamu lukiskan pantulannya semula. Okey, macam mana kalau kena kat C? Kena kat C macam saya cakap tadi lah. Kalau kena pada C, cahayanya adalah dipantulkan pada lintasan yang sama. Tapi kali ni kamu kena buat titik-titik ya, titik-titik dan dipantulkan pada lintasan cahaya yang sama. Tapi kalau kena F, okey, dia akan terpantul balik
Yang titik-titik ni kamu bawa pergi ke F. Okey, jadi itu adalah basic cara nak melukis yang cembung dan cekung. Yang tidak dapat tidak kamu kena kuasai untuk membolehkan kamu melukis rajah sinar yang lebih kompleks di muka surat yang akan datang. Okey, dengan kamu melukis, kamu dah belajar lukis basic dia tadi, maka bolehlah kamu mengagak macam mana nak melukis yang ini. Bermula dengan objek di infinity. Okey, seperti mana kita tahu, kalau sesuatu gambar rajah sinar tu dia kena sahaja pada C dan kena pada cermin cekung ni, dia akan patah balik, kan? Dia patah balik pada lintasan yang sama. Okey, kalau sesuatu yang kedua ni kamu kena sinar tu dia kena melalui F ni. Okey, ni kena pada F, dia akan patah balik sama dengan paksi utama. Jadi di manakah letaknya pintasan ataupun dia memintas antara satu sama lain, kan? Itu di sini, maka di sinilah terbentuknya image. Okey, jadi image yang akan dibentuk adalah nyata, songsang dan diperkecilkan. Okey, untuk objek lebih jauh daripada C, maksudnya di sini objek dia, bila mana sini objeknya, kamu lukis biar dia kena pada di cermin tu, patah balik mesti kena pada F. Okey, kalau okey, daripada sini kamu kenakan mesti melalui F, dan patah balik. Okey, di mana letaknya dia punya persimpangan tu? Di sini. Jadi di sinilah objeknya. Okey, kalau macam ni kamu tengok dia kecil je dia punya image dia, kan, dapat dilukis, kan, daripada persimpangan kena pada paksi utama, kecil saja. Jadi kita tahu dia tu sebenarnya telah diperkecilkan. Okey. Begitu juga dengan objek pada C. Kalau objek tu berada di C sini. Okey, lukiskan satu cahaya. Sinar cahaya kena pada cekung ni, patah balik kena pada F. Okey, situ. Okey, daripada sini, objek ni lukis mesti mengenai pada F. Ke cermin ni pantul balik. Di mana persimpangannya di sini. Okey, di situlah letaknya image-nya. Jadi kita tahu bahawa dia sama saiz. Sebab kamu tengok ni, image dia pun, lukisan pun sama sahaja, kan. Jadi sama saiz, nyata dan songsang. Okey, bagaimana pula kalau objek tu berada di antara F dengan 2F. Okey, berada di antara ni lah. Tengok ni ya. Di antara C dengan F besar ni, di sini. Lukiskan satu rajah ni, rajah sinar, kena je sini, dia kena melalui F ni, situ. Okey, daripada sini mesti melalui F ni, kena pada cermin ni, pantul balik. Di mana letaknya persimpangan? Di sini. So daripada titik tu kamu garis pergi ke paksi utama, kamu dapatlah image dia macam mana. Kamu dapat agak, kalau macam ni image dia lebih besar daripada objek, betul tak? Kan? Diperbesarkan, nyata, songsang. Kalau sesuatu objek tu terletak pada F besar tu, titik fokus tepat situ. Okey, daripada sini kena pada cermin, pantul balik mesti kena pada F. Okey, satu. Okey, yang ni kalau bila mana dia kena pada sini, okey, dia akan dia kena pada dipantulkan supaya kena pada C. Jadi di sini kamu tengok ada tak persimpangan? Tak ada persimpangan, kan? Tak ada persimpangan. Image tu terbentuk di infinity. Di belakang cermin, di kawasan sini. Dia mestilah, kalau tak ada persimpangan ni mestilah maya, maya, tegak dan diperbesarkan. Sebab image dia tak ada persimpangan, kan? Mungkin jauh, infinity lah. Okey.
Kalau yang macam ni pula, objek tu di antara F dengan P. Okey, di sini. Kamu lukislah daripada ni kena pada lengkung, patah balik mesti kepada F. Okey, pada sini kamu kenakan garis, buat garis, tapi yang garis tu yang ni mesti kena pada C. Jadi kamu dapat sini persimpangan dia. Jadi kamu tahulah bahawa dia maya, tegak dan diperbesarkan. Bahagian mana pula dengan cermin cembung? Cermin cembung kita ada dua je dalam silibus kamu ni, iaitu objek lebih jauh daripada F. Objek ni berada jauh daripada F ni. Kamu lukis sini. Okay, bila mana ni buatkan satu garis lurus, kena pada sini. Kan kamu belajar tadi basic dia, mestilah ada satu titik-titik ni pada titik fokus ni. Kena pada sini dan buatkan satu gambar rajah sinar memantul. Okey, daripada sini buatkan satu garis yang mana dia akan melintasi C. Ni garis ni daripada sini, ni dia akan melintasi C.